Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian kitab, iaitu kitab Aqidatun Najin, dan insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke-155. Itu kitab Rumi, kitab Jawi, muka surat 57. Baik. Jadi untuk berkati pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Itu pada muka surat yang ke-55, itu kita masuk bab yang keempat. Itu bab yang ketiga, pada menyatakan sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala dan huraiannya selesai dahlah kita baca. Baik, jadi masuk bab yang keempat, iaitu dalam tajuk dalil dan burhan bagi semua sifat yang telah dibicarakan dahulu. Dalil ni dalil lah, burhan ni bukti, dia samalah, dia punya maksud dua tu. Burhan bukti, dalil ni pun samalah. Dilalah nak menunjukkan apa itu, menguatkan hujah tu. Karena Allah Muhammad, ada puak yang mengatakan sifat 20 ni apa tu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu belajar. Mari kita. Kemudian bagi Al-Asy'ariyah 20. Al-Asy'ariyah 20 termasuk 7 maknawiyah yang kemudian tu kaunuhu. Bagi Maturidiyah 13, tak termasuk maknawiyah tu, kerana dilihat pada pandangan Al-Maturidiyah tu sifat ma'ani, maknawiyah itu bersama dengan sifat ma'ani, tak apa. Baik. Cuma dipertikaikan sifat 20 ni tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jawab,
bahawa sifat 20 ni adalah jalan untuk kita mengenal Allah. Maka datang sifat 20 dan lain-lain lah apa itu ia sebagai disiplin ilmu. Nah, kalau begitu umpamanya tajwid, pelajaran tajwid tak perlu belajar. Zaman Nabi tak ada bagi tajwid itu, ifa hakiki, idhar halqi, mak segala mak tu tak ada. Nah, kalau kita nak hanya kata zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata, banyak disiplin ilmu hak kita ada hari ni, hak kita belajar hari ni, dia tak perlu belajar. Belajar tajwid tu dia jadi wajib ikut hukum. Baca Quran sunat. Cuma membaca Quran bertajwid itu wajib. Jadi nak belajar ilmu tajwid itu wajib. Itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak ma la yatim dengan apa ni tidak menyempurnakan yang wajib. Sesuatu benda ni tidak dapat menyempurnakan wajib, fahuwal wajib, maka dia jadi wajib. Nah, umpamanya Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut tadi tu, ya, ilmu tajwid. Bagi orang Arab boleh jadi dia tak perlu belajar ilmu tajwid kerana bahasa depa. Kan? Depa tahu hak ni nak kena panjang, hak ni nak kena dengung. Bagi kita bukan orang Arab, kena belajarlah pasal boleh jadi kita baca tidak bertajwid, tidak sempurna bacaan Al-Quran kita. Baik, umpamanya lagi apa dia, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Jadi tadi belajar tajwid tadi wajib lah, pasal bila kita tak belajar tajwid, kita tak boleh baca dengan bacaan bertajwid mengikut suka. Jadi belajar tajwid itu jadi wajib. Sama juga ambil wuduk kan dalam bab sembahyang. Ambil wuduk tu sebenarnya dia tak wajib. Siapa yang nak ambil wuduk, dia batal wuduk, dia nak ambil wuduk. Nak dia berada dalam keadaan suci daripada hadas. Okey, cantik lah. Cuma nak menyempurnakan sembahyang itu mesti dengan wuduk. Syarat sah sembahyang lah. Syarat sembahyang tu, maka ia tergolong dalam golongan dia jadi wajib. Bila nak sembahyang, wuduk tu wajib. Orang tak wuduk, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang tidak mengambil wuduk untuk sembahyang, maka tidak sah sembahyang dia, maka dia jadi syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni ia di luar daripada sembahyang, sebelum sembahyang. Masa sembahyang, sepanjang dalam sembahyang tu mula takbiratul ihram hingga salam, dia panggil rukun pula. Tu pembeza di antara syarat sah dengan syarat tu dengan rukun. Baik. Jadi kita jawab mudah begitu, disiplin ilmu ni. Kerana tidak boleh tidak, dia kena ada Allahumma salli ala Muhammad jalan. Nak apa tu, kita benarlah kata kita nak kena belajar bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Tahu tak kita lagu mana Nabi ajar? Dan Allahumma salli ala Muhammad, Nabi mengajar hanya kepada sahabat. Para sahabat golongan Allahumma salli ala apa itu bangsa Arab. Sikit jelah dia tak ada masuk bangsa Melayu, tak ada lagi. Bangsa selain daripada Arab tu ada berapa bangsa lah. Tu bangsa Melayu dah tak ada lagi zaman Nabi. Nah, maka disiplin ilmu ni, maka sebenarnya kita kena raih selagi mana dia tidak bertentangan dengan apa itu syariat Islam yang sebenar lah. Nah, di mana Allahumma salli ala Muhammad, di manakah sifat 20 tu yang boleh dipertikaikan? Mula wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Mana boleh pertikai? Mana yang boleh kita nak kata ini bukan sifat wajib bagi Allah? Mana? Pasti kita tidak boleh nak kata wujud. Tak boleh kata hang kata wajib bagi Allah. Lagu mana tak boleh wajib? Wajib lah pasal Allah wujud. Tu. Baik. Jadi disiplin ilmu ni sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang mempertikaikan sebenarnya dia tidak nak sebut lagu mana meraihkan Allahumma salli ala Muhammad apa kita katakan cabang-cabang ilmu ni. Ya, cabang ilmu, disiplin ilmu tu. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ni luas. Seperti yang disebut dalam suratul Kahfi ayat yang ke-109, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad." Katakanlah, kalaulah lautan menjadi tinta dalam nak menulis kalimatu rabbi, ilmu Allah Subhanahu wa taala, lanafida al-bahru, pasti habis air laut keseluruhannya.
qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum daripada habis dari kalimatu rabbi. Dan bukan setakat tu, walau ji'na bimislihi madad, walaupun datang yang lautan, air lautan sebanyak tu juga lagi, habis juga. Nah, bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala tu luas. Maka wajarlah disiplin ilmu tu akan datang sebagai bagaimana untuk Allah SWT, kaum muslimin, umat Islam memahami Islam dengan jalan yang sebenar, memudahkan kaum muslimin faham. Tu kan. Kalau macam matematik umpamanya kan, formula kan, macam-macam ada. Orang ni ajak cara ni, betul itu bit jawapan lagu. Orang ni ajak lagu ni, itu bit jawapan yang sama. Itu cara. Adakah yang cara ni kata cara A, B, C, D. Tu, pak lah kata formula macam tu. A, B, C, D. A kata, cara hang B ni salah, tak boleh guna. Wah, jawapan yang sama. Kena dia punya ni. Ada kita kata, hang punya tak boleh guna. Tak betul. Tak betul apa? Ni betul 15. Ni 15. Jawapan sama belakang ni. A, B, C, D. Jalan kira tu. Jalan kira dia panggil apa? Jalan kira. Jalan kira ni kan macam-macam. Orang duk buat ni, lagu ni, lagu ni, lagi contohlah. Tubik jawapan dia sama belakang. Adakah hak A boleh kata mu tak betul, cara mu tak betul? Tak betul apa ada jawapan tu? Kan? Hak A, B pula kata ke C tak betul. Tak betul ke mana? Jawapan betul ya. Cuma jalan tadi tu. Jalan nak sampai kepada Allah Muhammad yang kata, kalau kata 15 sama belaka. Jalan tu berbeza. Matlamat adalah nak mencapai hak 15 tadi tu. Kalau capai, tak apa jalanmu. Itu kata meraihkan. Jalanmu, caramu tak apa. Boleh jadi mu berasa mudah lagu tu. Jalan. Tu. Jadi pada sisi keadaan dan dalam apa itu mempertikaikan disiplin-disiplin ilmu ni, maka sebenarnya ia apa tu kita nak sebut lagu mana, ia tidak meraihkan perselisihan, ya, khilaf tu. Sebenarnya khilaf itu ada hikmah dia. Kan? Ikhtilafu ummati rahmah. Rahmah tu. Baik. Jadi kita sambunglah ada apa Habib fikat dia. Dia nak kata tak apa nama sifat 20 tak ada zaman Nabi, pasal kita dah baca sifat 20 ni. Jadi hak kita baca ni kita kena apa nama iktiraflah dia. Kan? Jangan kita ikut pula tu, betul ni zaman Nabi tak ada sifat 20, dia tak payah belajarlah. Tutup kuliah kitab Aqidatun Najih. Tu tak ada. Pasal jalan kita nak mengenal Allah, ma'rifatullah, dengan jalan Allahumma Muhammad ialah belajar sifat 20, sifat yang mustahil bagi Allah, lawan pada sifat 20, sifat yang harus bagi Allah. Kemudianlah. Baik. Jadi masuk bab yang keempat ni, Allahumma Muhammad, dalil dan burhan. Dalil dan bukti bahawa bagi semua sifat yang telah dibicarakan dahulu. Mana dia nak bagi kukuh lagi. Hari itu kita baca setiap sifat tu bersama dengan uraian dia, bersama dengan dalil dia, ada dalil dia. Cuma ni dia khusus dari mari apa nama tu dalil saja. Supaya kukuhlah hari tu ni kita bicarakan dah mari cerita panjang mari. Hak dalil tu tak nampak. Kerana dalil ni mesti kita kena sekurang-kurang ada dalil untuk memperkukuhkan keimanan kita. Bila mari tanya ni kita boleh jawab dengan ada dalil yang kata burhan tadi, itulah bukti, dalil dan bukti. Dan tatkala kita sambung situ nah. Sambung dia kalau dalam kitab Jawi tak sebut ni apa tajuk-tajuk yang tak sebut, dia direct tu kitab kuning ni gitulah, dia sambung koma pun tak ada. Cuma bila diperbaharui balik, ditulis balik dengan tulisan rumi semua, dia buatlah pecahan-pecahan bab-bab, bidang dan sebagainya. Kalau hak ni terus sambung. Bukan i'raf tu, a'raf tu hak dulu bukit tu, dan tatkala selesai mari terus tu. Hak tajuk ni kira hak diperbaiki balik, bukan diperbaiki, di supaya nampak tu pecahan-pecahan dia. Macam juga hak baru mari dia ada koma dah, titik dah. Ini kitab ni Jawi ni tak ada koma, tak ada titik. Kalau kita tak biasa baca kitab Jawi tak boleh baca. Baca tu nak berhenti mana tak berhenti nak berhenti. Tu. Pasal tak ada koma titik. Panjang-panjang tu. Aku nak berhenti tahu mana tu. Baik, jadi kita sambung situ lah. Kalau kitab Jawi ni habis itu dan tatkala. Baik. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين.
dan tatkala selesai oleh musannif pengarang daripada berkata-kata atas aqaid, ya, akidah, i'tiqad yang bergantung dengan Allah Ta'ala, mengambil ia berkata-kata atas segala dalilnya atas tertib yang dahulu. Maka habis selesai dari sudut aqaid, akidah tadi ni yang kita bicara dulu, sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Maka datang pula, mari dia nak cerita secara lebih fokus kepada dalil atas tertib yang terdahululah, ikut susunan tu. Baik. Tetapi dalil tiap-tiap sifat itu mensabit ia akan dia, mensabit, menyabitkan dia dan menafikan lawannya. Jadi setiap dalil ni, buat mari satu dalil sudahlah. Dalil itu satu sudah cukup. Maksud apa? Dalil itu menetapkan bahawa wajibnya. Kemudian dalil itu juga menafikan hak lawan dia. Wujud tak. Lawan dia adam. Jadi dalil itu, bila kata dalil itu wujud, maka datang yang tu adam tu nafi. Isbat kepada wujud, nafi kepada adam. Baik. Dan ketahui daripada demikian itu bahawa burhan, yakni bukti tadi, bukti wujud itu mensabit ia akan dia. Jadi bukti tadi wujud itu mensabit ia akan dia, hak isbat tadi, dan nafi, menafi ia akan adam. Itu maksud dia. Dan burhan qidam mensabit ia akan dia dan menafi ia akan hudus. Qidam tu sedia kala, sedia ada. Lawan dia hudus, iaitu baharu. Dan demikianlah hingga akhir sifat salbiyah. Tu. Dan bahawasanya burhan qudrah. Ini mari sifat habis sifat salbiyah tadi, kemudian datang sifat yang seterusnya qudrah. Mensabit ia akan dia dan menafi lawannya yang mensabit ia akan dan mensabit ia akan al-kaunu qadiran dan menafikan lawannya. Begitulah seterusnya. Dan burhan iradah mensabit ia akan dia dan menafi ia akan lawan dia. Dan mensabit ia akan al-kaunu muridan dan menafi ia akan lawannya. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dan kerana demikian itu tiada mendatang oleh musannif bagi segala dalil segala lawan dan tiada bagi segala dalil maknawiyah. Baik, kerana itu musannif sebut mari pengarang mari apa nama, dia tidak mari dalil lawan dia. Hak lawan-lawan tak mari dalil dah. Pasal dah jelas cukup bila mari hak wajib tu, dalil bagi wajib tu, maka menafi pada lawan dia. Dalil itu juga. Tak perlu dalil yang lain, dalil itu juga samalah dalil. Pasal dia lawan tadi, wajib lawan dia mustahil. Baik. Itu mukaddimah lah, tak mari lagi tu apa dalil-dalil dia. Dan bermula burhan. Ni marilah. Dan bermula burhan dan dalil bersamaan keduanya. Tu mari sebut. Hak kita sebut tadi kan dalil dan burhan. Maksud dia tu dalil burhan, musannif sebut bersamaan keduanya. Iaitu bukti, iaitu dalil. Dalil lah. Bahasa kita faham dalil. Itu pokok tu kata buat keluar dalil. Hang buat ni mana dalil waktu tu? Hang baca Allahumma salli Muhammad surah An-Nas sebelum takbiratul ihram, buat mari dalil. Buat mari dalil. Dalil. Kan? Kerana ada perkara yang tidak perlu kepada dalil, jenuhlah kita nak buat. Kan? Lebih kepada perkara Allahumma salli Muhammad fiqh lah, ibadat. Baik itu kita berpegang kepada mazhab. Cukup kita meletak kepada imam mujtahid, imam mazhab itu dalam mengupas, ya, dan mengkaji, dan kajian dia hak keluar daripada mazhab inilah yang kita ikut. Kita nak kaji sendiri boleh tak? Kita bukan mujtahid. Jauh sangatlah. Tu imam mujtahid ni boleh berijtihad hukum tu. Mujtahid ni ia lebih lagi daripada mufti. Fatwa tu, ijtihad tu itu lebih lagi daripada fatwa. Baik. Keduanya samalah burhan dan dalil. Dan kata qil ia terlebih akhassun daripada dalil. Maksud apa pula? Mari ada pandangan kata burhan tu lebih khusus lagi daripada dalil. Dalil tu sifat umum, burhan tu lebih khusus. Ini pandanganlah pandangan ulama. Kerana bahawasanya tertentu ia dan dengan yang bersusun daripada dua mukaddimah yang yakin keduanya.
bersalahan dalil. Ni qil hak kata ni pandangan. Bersalahan dalil maka bahawasanya adalah ia yang bersusung dan yang tiada bersusung dan qat'i dan dhanni, dan ini ialah yang sahih. Baik, dalil itu dia mari apa itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Baik. Maka mari itu tadi perbezaan sedikitlah. Awalnya mari kata samalah, tak ada masalah. Lebih kurang nak mari bukti tu kan, supaya dengan bukti itu menguatkan hujah, menguatkan i'tiqad kita, keimanan kita. Itu lah. Lebih kuranglah dalil dengan burhan. Cuma pecahan tadilah, pecahan hak ni maksud dia lebih khusus, hak ni kita tak apa. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had makrifah yang wajib atas mukallaf itu, iaitu jazam yang muwafaqat bagi hak serta dalil, iaitu jazam ni keyakinan tu, i'tiqad tu sendiri yang muwafaqat bagi hak serta dalil. Muwafaqat dengan suatu hak dan berserta dengan dalil, kena ada dalil. Dan dalil ni kita bicara cukup sekadar bila kata nama wujud tadi, wujudnya Allah, maka dijawab dalil dia kerana adanya alam, cukup dah sebagai dalil. Tu bukan mesti orang bagi ayat Quran je aku mengapa ayat Quran nak mengapa ayat Quran, mengapa hadis, tak perlu. Hanya sekadar ia boleh nak menguatkan keimanan dia, tu menafikan apa yang boleh meragui keimanan dia. Cukup kata mari dalil bahawa wujudnya Allah. Kalau kita jawab ada alam ni, ada aku ni, ada matahari, ada bulan, ada bintang, maka wujudnya Allah kerana ada segala ni. Bagi dalil wujudnya Allah, cukup. Kalau tanya lebih, tak tanya aku, tanya orang pakar lagi. Sudah. Tu. Kita bicara dulu kan, dia ada perkara yang asas pada orang awam, iaitu tadilah. Dan ada orang yang dalam bidang dia, ya. Umpamanya qadi, ya. Maka orang ni ia kena lebih detail pemahaman dia supaya dapat nak menghakis ataupun melawan hujah yang datang daripada orang yang nak meragukan, nak mendatangkan keraguan. Tu dia kena ada juga orang tu. Yang ni orang ni dia buat dalil-dalil dia daripada Quran, hadis dan sebagainya. Hak kuat hujah dia. Baik. Hak kita setakat diri kita. Hujah dah setakat diri kita. Baik. Yang telah terdahulu sebut tadi, maka adalah yang telah tersebut itu sunyi daripada dalil, maka tiada dinamakan makrifat. Maka tak ada dalil, dia kata wujud Allah, tak ada dalil. Orang mari tanya dia, apa dalil dia? Tak tahu. Dia tak boleh nak kata hak wujudnya alam ni sebagai bukti ada wujudnya Tuhan. Mudah ya sebenarnya. Betul belajar tadi ni setakat Allah mesti nama bagi orang awam keluar daripada kejahilan tadi. Mudah ya sebenarnya, bukan kata mari itu bukan dalil, aku nak dengar ayat Quran. Itu taklah. Dia setakat yang kata dalil itu dia dapat kukuh keimanan dia dapat melawan yang datang nak meragukan keimanan dia. Baik. Maka tiada dinamakan makrifah. Bila tak ada dalil seperti tadi, maka dinamakan orang ni tidak kenal. Dia setakat buh saja. Aku percaya saja. Maka berkehendak menyatakan dalil. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan dalil nakli bagi tiap-tiap akidah terdahulu atas dalil akli kerana mengambil berkat dengan Al-Quranul Azim. Mana mula-mula mari dalil nakli dulu. Nakli ni nakal daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif sebut dia nak mari juga dalil akal. Kerana dalil akal ni pun penting juga nak melawan hujah daripada orang yang nak mendatangkan keraguan. Datang keraguan ni boleh jadi daripada hak kafir, benarlah, daripada memang nak puasa. Dan boleh jadi datang daripada orang Islam juga. Pasal dia celaru. Dia celaru, maka dia mendatangkan kecelaruan kepada orang lain. Baik. Atas dalil akli kerana mengambil berkat dengan Al-Quran. Maka musannif sebut ia mari dalil nakli dulu, Quran hadis, kemudian baru mari hak akal. Dan berkata hamba, adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala itu firman-Nya. Ayat Quran lah kita sebut tadi kan. Afillahi syakkun.
surah Ibrahim ayat 10. Artinya, adakah pada wujud Allah itu syak? Afillahi syak. Mana bagi pertanyaan ni, adakah pada wujud Allah itu syak? Perkara yang meragukan, wujud Allah teragu-ragu? Allah tanya. Itu dalil. Mana apa? Mana bila mari pertanyaan gitu, tak layak untuk kita datangkan syak, keraguan, kesamaran. Yakni tiada syak sekali-kali pada Allah Ta'ala itu wujud Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, mari yang kedua, khalaqallahu as-samawati wal ard, suratul Ankabut ayat 44. Telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan 7 petal langit dan bumi. Allah menjadikan bumi, langit dan bumi. Itu jadi kita sebut cukup kata tu. Wujudnya Allah kerana adanya langit, adanya bumi, adanya sekian tu sebagai dalil lah. Cuma musannif awak mari ni ayat Quran dululah sebagai nak meraihkan keutamaan daripada Quran itu sendiri. Baik, dua dalil naqli. Baik, kemudian dan adapun dalil akli, maka iaitu kata musannif, wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahuduthul alam li'annahu law lam yakul lahu muhdithun bal hadatha binafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab wa huwa muhallun wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithati min harakati wa sukunin wa ghairihima wa mulazamatul hadithi hadith wa dalilu huduthil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adam. Panjang. Pasal dalil akal ni mari kena panjang sikit lah. Tu. Dan adapun dalil burhan tadi dalil tanda ada Allah Ta'ala, wa amma burhan wujudihi ta'ala, dan adapun burhan dalil ke tanda ke bukti ke wujudnya Allah Ta'ala itu fahudusul alam, maka baharu alam ini. Kerana alam ni baharu ni ada, kerana alam ni baharu hak ada ni. Kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya, yakni bagi alam ini orang yang membaharukan dia, tapi baharu ia dengan sendirinya. Jadi kalau tiada alam, kalau tiadanya Allah, maka alam ni ada. Takkan ia wujud sendiri. Adakah dia buat diri dia sendiri? Alam. Nescaya lazimlah bahawa ada salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Mulazimah tadi. Bersamaan ia bagi taulannya, lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab, dan ia mustahil. Dan dalil baharu alam itu yakni jirim melazimnya bagi arad yang baharu, daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya, min harakatin wa sukunin, gerak, diam, wa ghairi ma, dan lain daripada keduanya. Seperti berhimpun dan bercerai dan segala warna, dan ia melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Dan dalil baharu segala arad itu nyata dilihat berubah-ubahnya daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Arad ni yang baharu. Daripada tak ada kepada ada, daripada kecil jadi besar. Kan? Besar-besar, daripada kecil besar mati. Tu. Kalau tumbuh-tumbuhan binatang daripada kecil besar mampus. Pokok daripada biji tumbuh besar mati. Tu. Hak pertumbuhan tu, pergerakan tu. Maka sebagai tanda wujudnya Allah yang menjadikan segala yang bersifat tadi tu, harakatin wasukunin, tu. Kemudian apa tu yang disebutkan tadi, warna tadi, kemudian gerak dan diam. Baik. Dan adalah pada kalam musannif itu ditakdirkan dua jumlah. Seolah-olah berkata ia pertama, bermula alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada ada baginya daripada orang yang membaharukan dia. Itulah. Mana bila sebut alam ni baharu, maka tak boleh tidaklah Buddha mesti ada yang menciptakan dia.
Tu kaedah apa kita nak sebut, sesuatu yang baru tu mesti ada yang cipta. Mudah dalil ke mana? Mudah dalil yang kita nak faham ni. Pasal kita dekat dengan meja ni. Meja ni tiba-tiba ada ke dia? Tak ada, mesti ada yang buat dia. Kan? Pasal dia ni baru. Ada kita jelek-jelek ataupun kita ada dah dia. Tak ada, mesti ada. Ada orang yang buat dia daripada kayu ni, buat kayu pelet ni, buat tepek apa nama tu. Tukui dia. Jadi kerana ia baru ada, bila ia baru ada, bila dia ditempah. Tu. 5 hari bulan 5 2017. 2018 macam tu kan. Ditempah oleh pengurusi surau, tempah sekian berapa ratus ni tak apalah, untuk surau punya 3-400 400 dah kan. Macam tu kan. Hati buat ada. Mana? Siapa buat? Tukang buat meja ni. Hatu hak kata nak dekat dengan kita. Maknanya sesuatu yang baru pastinya ada yang buat lah. Tu. Ada yang mengadakan dia. Daripada tiada, hak baru tadi tu dengan tiada kemudian ada dia, wujud dia. Yang diwujudkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tiada ada baginya daripada orang yang membaharukan dia. Maka natijahnya alam ini ada orang yang membaharukan dia, ada yang buat dia. Maka yang membaharukan dia itu Allah Ta'ala, kerana diambil daripada khabar Rasul bahawa orang yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Dan makna baharu itu kedatangan wujudnya kemudian dan dahulunya itu Adam. Itu maksud baharu. Maksud baharu, ia didahului dengan Adam. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, seluruh makhluk ia bersifat dengan sifat baharu. Iaitu didahului dengan Adam, tak ada. Melainkan zat Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tidak didahului dengan Adam. Baik. Kemudian maka Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Maka Allah yang mengeluarkan alam ni, hak awal tak ada, kemudian Allah cipta dia. Tu. Cipta maka adalah. Cuma bagaimana ciptaan tadi ni, maka tu gaib lah. Kita tak nak tanya bagaimana alam ni tercipta. Mudahnya seperti mana yang dikhabarkan dalam Quran, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak menetapkan satu perkara, yaqulu lahu, Allah hanya berkata, berfirman, kun, jadilah, fayakuna, maka jadilah ia. Tidak payah bagi Allah. Baik. Kerana semuanya di sisi Allah belaka. Baik. Kemudian dan makna baharu itu kena wujudnya kemudian dan dahulunya itu Adam. Maka Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Dan murad dengan alam di sini, dikehendaki dengan alam tadi ni, fahudusul alam di situ tu murad tu dikehendaki dia. Yang dimaksudkan dikehendak daripada alam di sini, yakni pada kata musannif, dan dalil baharu alam itu tertentu segala jirim jua, segala hak ada ni lah alam ni. Artinya tiada masuk arad, kerana bahawasanya mengambil dalil oleh sekian ahli tauhid atas baharu alam ini dengan baharu sekalian arad. Dan jikalau adalah arad itu masuk pada alam, nescaya jadi bersuatu dalil dan madlul, dan yang demikian itu tiada sah dalilnya. Baik. Dan adapun wujud alam ini jadi dalil bagi wujud Tuhan yang menjadikan dia, kerana tiada tasawur pada nazar akal bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Maka wujud alam ini sebagai dalil wujudnya Allah. Itu tadi kita sebut mudah je. Orang awam berdalil dia tadi. Tanya kalau kata tanya bukti, muak mari bukti wujudnya Tuhan. Kalau kita kata adanya langit, cukup lah. Sama tadi. Wujud alam. Alam tu lebih umum lah semuanya. Jadi dikhususkan, kita khusus. Oh, ada langit, ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada aku. Tu. Hak dekat dengan diri kita lah. Tu. Baik.
Kerana tiada tasawur pada nazar akal bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Tidak boleh digambar pada pandangan akal bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Tak boleh Melainkan yang apa puak-puak Allahumma salli ala Muhammad etis yang tidak beragama, ia duk faham apa, ia duk letak pandangan dia, apa keyakinan dia alam ni dah ada dah. Sebab itu apa tu teori Darwin dah. Darwin dia kata manusia ini berevolusi daripada chimpanzee. Kan daripada binatang chimpanzee berevolusi berpuluh tahun, beribu, bukan ribu, ratus tahun, juta tahun bagi dia untuk jadi orang. Kan kita jawab kalau gitu, lah ni orang ada, chimpanzee tak ada dah, pasal semua jadi orang belaka. Pak. Tapi chimpanzee tu ada lagi. Takkan chimpanzee tu tak jadi orang? Tu. Gimana? Tu. Dia boleh jadilah chimpanzee tu jadi orang seorang. Siapa dia? Darwin tu. Kita bubuh dia pasal teori dia waktu bit. Tu. Tu kita tak ada masalah lah. Bagi orang yang tak Islam, dia tak pegang pada Quran. Dalil kita Allah menjadikan Adam itu manusia pertama. Kemudian Allah tiupkan roh. Dia tak ambil keimanannya itu. Dia ambil secara ni, secara literal pada pandangan logik akal semata-mata. Baik. Tadi. Okey. Nescaya lazim bahawa adalah salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan. Keduanya bersamaan bagi taulannya. Tiba-tiba lebih ia atas taulannya dengan sendirinya. Maka nak sebut mana ni lebih sendiri dia pasal ia ada sendiri. Tu. Alam ni ada sendiri di mana? Okey. Baik, yang ni dengan tiada suatu sebab maka iaitu mustahil kerana tiada diterima oleh akal. Alam ni ada sendirinya. Tiada suatu sebab ada dia ada maka iaitu mustahil kerana tiada diterima oleh akal. Nampak? Maknanya Allahumma salli ala Muhammad bahawa alam ini baharulah. Bukan sedia ada. Cuma kerana kita celak kita alam ada dah. Tu. Kan? Sama juga Allahumma salli ala Muhammad Nabi Allah Adam alaihissalam celak ataupun bila diturunkan ke bumi ni, bumi ada dah. Ada. Bukan dia boleh kata bumi ni dia diturunkan bumi ni ada dah pasal turun-turun ada dah. Kerana dia mula baharu dia tu masa sekian. Baik itu kita bicara dulu. Dia ada mari sebut apa itu wujud dia itu secara lazim yang makan apa zamani, masa dia telah lama pada masa. Tu. Contoh, kita jaga-jaga, kita jelek-jelek, ada dah ni. Jadi dia wujud dia tu ataupun ada dia tu mendahului kita. Kita tak boleh mengatakan bahawa kerana ada dia mendahului kita, dia tu sudah sedia ada. Tak boleh. Pasal kita ada sekian masa ni sekian. Kalau gitu jenuhlah. Piramid je tu. Kita tengok piramid masa. Kita jaga-jaga ni, tok orang kita duk jaga, duk tengok piramid ada dah. Jadi piramid tu sudah sedia ada, tak boleh. Kerana piramid tu ada yang buat dia. Jadi baharu, semua baharu belaka. Jadi dalil tu tak boleh nak pegang lah. Dalil kata bahawa alam ni dah ada dah. Tok nenek aku dulu ada dah. Memang tok nenek dulu. Tok orang kita hak mula-mula memang alam ada dah Nabi Adam. Alam ni ada dah, bumi ada dah. Tak boleh nak meletakkan bahawa dengan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, malah ketika Nabi Adam diciptakan dah, bumi ni ada dah, alam ni ada dah. Tak boleh kita kata alam ni sedia kala. Kenapa? Kerana datang apa itu yang kita kena i'tiqad, apa dia? Datang dalil daripada Allah, nas Al-Quran tadi. Tu. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jelas dah. Allah yang menciptakan langit bumi. Makna bumi, langit dan seluruh alam ni adalah yang diciptakan oleh Allah. Baik. Mana tadi?
Dan ini dibinakan atas bahawa wujud dan adam dengan ditilik kepada zat mungkin itu bersamaan keduanya. Dan iaitulah qaul yang masyhur. Maka zat mungkin ni maksudnya yang diciptakan oleh Allah boleh saja bagi Allah. Allah nak mewujudkan dia, Allah nak mengadamkan dia. Tu. Bagi apa tu segala makhluk Allah. Mana pastinya ada wujud lah ni, maka adalah wujud dia. Bumi wujud lah bumi. Tak boleh kita kata bumi ni Adam, tak ada. Kerana hari ni kita lihat bumi ni ada. Matahari ada, bulan ada, bintang ada. Cuma sebagai apa itu kita kena beriman bahawa nanti satu ketika dan saat nanti bila berlakunya kiamat, semua ini akan hancur dan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu ni, segala sesuatu ni akan fan, binasa. Melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan yang lazim atas qaul ini, jikalau tiada ada bagi alam itu muhdith. Kalau kata qaul, apa pandangan kata, kalau tiada alam ni muhdith baharu, tetapi jadi ia dengan sendirinya, nescaya lazim berat oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan keduanya dengan tiada suatu sebab. Dan itu mustahil kerana barang yang sabit padanya daripada berhimpunan dua yang berlawanan, iaitu rajahanun dan musawatun. Artinya berat sebelah dan bersamaan beratnya. Dan bandingan yang demikian itu neraca yang bersamaan dua daunnya. Tiba-tiba berat salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi itu dengan tiada satu sebab yang memberatkan dia. Baik, ini sebagai apa itu dalil akli dalam meletakkan bahawa maka alam ni iaitu bersifat baharu. Tak boleh nak kata alam ni sedia kala. Itu. Kerana bila kata alam ni bukan bersifat baharu, maka hak mana yang kata pada alam ni seluruhnya macam kita hak sedia ada ni, sedia kita nampak, kita lahir semua manusia melihat ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, semua ni. Nah, maka bagaimana keadaan kesemua yang ada tu? Setiap satu tu, adakah dia Allahumma salli ala Muhammad berada sendiri dia? Adanya sendirinya. Bila masa adanya sendirinya pokok tu? Pokok bumi, segala planet, bulan, bintang, matahari. Tu. Maka tak boleh berlaku yang dikata tadi bersamaan, sama ada dua atau tiga atau lebih macam tadi ni. Berat tadi ni, ia tidak akan berlaku. Dan kata musannif, dan dalil baharu alam ini iaitu melazimnya bagi sekalian arat yang baharu itu pada takdir jumlah sughra yang berkata ia bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arat yang baharu. Dan katanya, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula pada takdir jumlah kubra yang berkata ia, dan tiap-tiap barang yang melazimkan yang baharu itu baharu. Maka jelas tertib dalil itu seperti katanya, inilah apa tu khulasah dia. Bermula segala jirim itu melazim bagi segala arat yang baru. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi yang baru itu baharu pula. Dan natijahnya bermula segala jirim itu baharu. Hasil dia segala jirim itu baharu. Ni dia punya apa nama, nisbah dia lah. Tu. Cuma kita ambil faham bahawa alam ni baharu. Tu. Walaupun kita sebut tadilah Nabi Adam berceritakan alam ni dah ada. Tu. Dan Allah SWT Muhammad alam ni sudah ada penghuni, sehingga itu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima, adakah kau nak menjadikan makhluk nanti, khalifah nanti di atas muka bumi yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Kerana sebelum itu sudah ada penghuni bumi yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Baik. Kemudian dan katanya daripada gerak dan diam. Dalam lafaz tadi tu, panjang tadi tu. Ni huraian daripada dalil akli tadi. Tu.
Kalau faham, alhamdulillah. Tak faham, tak apa. Cuma hak faham setakat kita sebut tadi itulah. Biasalah bila yang mari kupasan hana nak mari dalil tu, kena dia bagi huraian yang terperinci lah. Baik. Dan katanya daripada gerak dan diam, hak tadi itu. Harakatin wa sukunin wa ghairihima. Tu, gerak dan diam. Dan lain daripada keduanya itu bayan bagi segala arat yang baru, menerangkan bagi segala arat yang barulah. Benda-benda yang baru ni, segala benda, sesuatu benda ni ataupun kata jirim lah. Jirim yang paling kecil tu apa ni, orang kata atom kan, atom tu hak paling kecil tu, maka dia ada gerak dan diam. Tu. Dan hanya saja walaupun benda tu kita tak nampak. Bukan benda yang kita tak nampak tu tidak ada. Ada, cuma kita tak nampak. Mata kita macam kuman, nampak kuman je lah, tak nampak. Kena pakai mikroskop. Apa halus jalan cik. Pasal kuman kecil sangat, tak nampak. Tu kan, kuman. Tu nampak kuman apa tangan kita kena bakteria, ada bakteria. Kita tak nampak apa itu. Bila nak makan disuruh untuk basuh tangan, basuh dengan sabun. Basuh dengan sabun. Pasal benda tak nampak. Kalau benda nampak, kita tengok, ada kuman basuh. Tak ada kuman. Tak nak benda tu kuman tak nampak. Itu tisu basuh tangan dengan sabun. Basuh, tu bilah pula. Supaya apa? Pasti bersih. Tangan daripada kuman bakteria. Baik. Cuma bila tak nampak itu dimaafkanlah. Maksud dimaafkan bagaimana? Bukan menjadi wajib basuh, nak makan tu basuh tangan dengan sabun dah. Nak menjaga apa itu sebagai langkah yang terbaik. Moleknya gitulah. Kalau tak boleh, sabun tak ada ke, kita berasa yakin tangan aku ni tadi ni baru lepas ambil wuduk tak kotor, maka tak ada masalah. Pasal hak utamanya al-yakin tu, hak yakin tu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Tapi kalau yakin tangan ni kotor tak boleh. Yakin tangan ni kotor tangan ni. Tu. Tapi kalau ragu-ragu, la yuzalu bisyak, tidak didatangkan dengan syak tu. Bila mari yakin tu yang tidak mendatangkan syak. Allahumma salli ala Muhammad. Maka pegang tu. Peringkat dia tu bagi ibadat lah. Bagi akidah tak boleh. Akidah dia kena 100%. Dia tak boleh mari zon, dia tak boleh mari syak, dia tak boleh mari waham. Kena akidah, i'tiqad tu. Kalau dalam ibadah, dia akan mari juga. Mari berasa syak. Contoh kita kata ambil wuduk tadi. Tadi ni ambil wuduk lepas dah habis semua mayang sunat ni. Sunat dah bab dia. Lepas tu duduk mari. Syaitan mari ragu-ragu. Was-was. Syaitan mari. Tadi mu ambil wuduk tadi tu kaki tak basuh. Kita dah mayang sunat dah nak tengok. Bapa tu kita kata ada air basuhan kaki tu. Tak ada dah. Kering dah. Tu air. Lepas tu kita tutup keraguan tadi yang datang daripada was-was syaitan, kata, aku ambil wuduk ni jarang tak basuh kaki. Kau pegang tu, yakin tu ni mari was-was syaitan, tutup pintu was-was. Kalau kita buka tu kat gigi, ambil wuduk, pok mari. Tadi ni pula, tak basuh kaki. Mari tu habis basah ambil wuduk. Bila buka pintu syak yang datang was-was daripada syaitan, syaitan mudah. Itu Allahu Akbar. Tak boleh. Jadi payah. Pasal syaitan awak mari tu. Ambil wuduk pun jadi lama. Mandi wajib lagi lama. Ambil wuduk mau 15 minit, mandi wajib mau sejam. Tu habislah apa ayak tu. Ayak tangki tu habis. Tu mandi kat dia seorang. Satu kolah ayak besar-besar kolah habis dia seorang. Tak habis lagi. Tak lulus lagi ataupun tak lepas lagi mandi wajib dia. Hebat apa ni? Abang dia payah-payah terjun masuk dalam kolah, confirm pasal akan kena habis semua. Tu. Daripada muduk kurung habis satu kolah gitu. Tapi kalau bila mana ada was-was tadi tu terjun masuk pun dia tak lepas api lagi. Dia berasa perasaan datang apa was-was daripada syaitan. Tu. Jadi apa tadi nak sebut? Yakin tadi, maka pegang hak yakin tu. Pegang hak yakin. Bila mari berat, macam dia kata al-yakin la yuzalu bisyak. Ia kena ada pemberat dia ni. Maksud pemberat mana? Hak yakin dengan hak syak. Tapi kalau kita duk berasa syak ni lebih banyak daripada yakin, maka kita pegang hak syak tu.
Pegang hak syak tu. Maksud pegang hak tidak yakin. Pasal dia mari syak, yakin dengan syak ni dia mari separuh-separuh. Lepas tu syak mari tu separuh. Bawah 50 ke bawah. Hak yakin ni mari nak bagi kedekat ke yakin ni, Allahumma salli Muhammad 51 ke atas. Tu mari dia berasa tadi ni aku lupa basuh kaki ni. Mari berat ke syak tadi. Pi basuh. Pi ambil wuduk lah. Lepas tu hak tu betul-betul pegang. Maksud pegang lagu mana ambil wuduk basuh kaki betul, pegang hak tu betul. Maksud mari. Kalau mari pula waswas basuh kaki, aku basuh kaki, ingat aku basuh kaki tadi. Tak. Pasal waswas mari daripada syaitan. Syaitan menimbulkan keraguan. Tu. Tapi kalau kita duk buka ruang kepada syaitan tu mari makin teruk ya. Bagi yang penyakit waswas ni makin teruk. Tu. Hak tu waswas ambil wuduk. Allahumma salli Muhammad kira kata teruk dah, tapi ada lagi yang teruk. Diceritakan oleh kaunselor. Kaunselor di LPPKN. Hari tu khusus bagi imam-imam zon utara ni. Dia cerita dia punya masalah waswas yang kira paling teruk. Tu. Gimana ni? Maksudnya semua dia tengok orang tu pakai jalan kaki selipar kasut jalan masuk dalam kereta. Dia nampak macam dia nampak tu. Najis ada di tapak kasut masuk dalam kereta, kereta jadi kotor. Kemudian dalam udara dalam kereta jadi kotor. Sampai kan di rumah dia satu macam kursi tempat tu dia kena bersih betul-betul. Hak tu ya. Apa nama hak dia boleh. Bini dia boleh nak duduk. Hak lain kata tak boleh. Ni dia tak boleh pegang, tak boleh. Ni dia ada kotor-kotor. Oi, hairan kau tu memang teruk masalah. Sebenarnya dia waswas tu kemudian datang juga masalah daripada hak mental juga. Tu. Dia asalnya boleh jadi awal tu daripada waswas tu dulu. Kemudian dia tak boleh nak kontrol disorder menatang apa dia sebut kita benda tu. Disorder nak apa tu kan. Tu bahasa dia lah. Tu. Bahasa masalah mental tu. Baik. Kemudian mana tu tadi? Jauh jalan, mesti jauh. Tu. Dan berkata musannif, ini dah apa dah tu. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi baru tu adalah baharu. Ni tadi sebagai khulasah dia. Tu kesimpulan bahawa bermula segala jirim itu baharu. Maksudnya semuanya adalah baharu. Ni gerak tadi pula. Kemudian dan hanya saja menentukan ia akan gerak dengan mentasrihkan dengan keduanya kerana bahawa melazim segala jirim bagi keduanya itu daruriyah, mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Jadi mudah ya akal kita nak fikir bahawa jirim tu adalah benda yang baru. Dan katanya dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Melazimkan yang bagi baharu adalah baharu. Dalam dalil akli musannif tu. Melazimkan bagi yang baharu adalah baharu. Maka segala yang baharu tu datang daripada yang baharu adalah baharu. Tu. Artinya kerana baharu yang melazimi akan suatu itu tiada sah bahawa mendahulu ia akan suatu itu kerana jikalau mendahulu ia akan dia nescaya ternafi berlaziman dan iaitu menyalahi kehendak. Jadi bermula yang baharu itu adalah baharu. Dan berlazim dengan yang baharu itu juga baharu. Dan katanya dan dalil baharu segala arat itu dipandang nyata berubah-ubahnya. Bermula takrir bahawa dalil itu dikatanya bermula dari baharu. Segala arat itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada adam dan akasnya sebaliknya. Daripada ada jadi tak ada, daripada tak ada kemudian ada. Kemudian ada ni maksudnya kalau kata hayah-hayah ni kehidupan ni daripada tak ada kemudian lahir, daripada wujud kepada adam, daripada kehidupan ni mati. Setakat tu lah. Dunia ni setakat tu ya. Ia tak ada orang mati lepas tu hidup semula. Mati-mati hidup semula. Maksudnya mati-mati kemudian tanam, kemudian 10 tahun bangun balik dari kubur dia. Tak ada lah. Mati-mati ya. Hidup semula nanti yaumul ba'ats, kebangkitan semula, habis semua manusia. Baik. Dan tiap-tiap barang yang ada ia seperti demikian itu maka iaitu baharu dan natijanya segala arat itu baharu. Maka jelaslah bahawa jirim juga arat tadi ni semuanya adalah baharu belaka. Yang apa itu kecuali daripada ni adalah zat Allah Subhanahu wa taala.
Yang bersifat dengan sifat qidam. Baharu tu dalam erti kata dia sekali datang dah dengan qidam tu. Ada. Dalil wujud ni mari sekali dengan qidam dah. Bila wujudnya tu nanti hak qidam nanti akan datang pula lah. Tu. Sebagai nak menjelaskan setiap satu tu dalil-dalil dia lah. Nanti tu. Qidam tu duduk di muka surat 161. Jadi dalil bagi wujud ni dah habis lagi ni. Ada sikit lagi. Dalil menunjukkan jiring itu baharu. Mari dalil pula nak tunjuk jiring itu baharu. Kemudian dalil menunjukkan arat itu baharu. Ni dua lagi. Sebelum masuk dalil qidam. Jadi masuk isyak dah. Kita boleh dah baca ni. Tu. Mai isyak dari kan. Tu baca ni sikit lagi. Allah Sayyidina Muhammad 945 apa habis. Jadi tak apalah kita ikut pelan-pelan. Tu maka kita dah ada usaha ke arah Allahumma sayyidina Muhammad belajar ya. Mudah-mudahan keluar kita daripada kejahilan dan kita tergolong dalam golongan Allahumma sayyidina Muhammad hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata supaya kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi sekadar itulah ya, mudah-mudahan beroleh manfaat dan beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas usaha masa yang kita berikan pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.